أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من حول المحشر وعلى آله الطاهرين وأصحابه البادلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Tetapi tiada jatuh melihatnya di dalam dunia melainkan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra, maka telah melihat ia akan Allah Subhanahu wa taala dengan dua mata kepalanya di dalam jaga dengan ketiadaan kaifiat. Qala muallifu rahimahullahu taala berkisar tentang isu ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itu ya juzu harus di sisi ahli sunnah wal jamaah itu berlaku mengikut janji Allah Subhanahu wa taala, kerana ada janji daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tetapi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, kata boleh melihat Allah ta'ala, zat Allah ta'ala, kemudiannya dikiaskan oleh ulama dengan sifat ma'ani. Kerana sifat ma'ani itu sifat yang passion ada. Tidak sifat-sifat yang lain. Jadi, asasnya ialah, perbahasannya ialah tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala itu maksudnya melihat zat Allah Ta'ala. Namun selepas itu, dikiaskan pula kepada sifat Allah Ta'ala pun boleh dilihat juga, kias kepada zat. Dan murad, maksud dengan sifat itu ialah sifat ma'ani. Karena sifat ma'ani itu ialah sifat zat, sifat yang ada sungguh di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seperti sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, wahdaniyah, itu tak boleh dilihat. Kerana sifat itu bukan sifat yang bangsa ada, passion ada tu tidak. Tu. Jadi kata boleh melihat Allah Subhanahu wa taala, yakni harus bagi Allah taala, harus bagi Allah taala memperlihatkan zatnya kepada kita orang beriman. Namun, tetapi tiada jatuh maksudnya tiada berlaku. Tiada jatuh maknanya tiada berlaku melihatnya Allah Ta'ala saat itu di dalam dunia. Dalam dunia itu makna sebelum daripada akhirat lah. Melainkan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah berlaku dan harus itu berlaku melihat secara jaga di atas dunia ni ialah hanya berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja pada malam Isra dan Mi'raj. Nabi jadi kemuncak dia tu adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berlaku ihsan itu al husna.
Al-husna maksudnya al-jannah. Ditafsir dengan makna al-jannah. Wa ziyadah. Ziyadah ni maknanya tambahan, makna bonus. Bagi orang yang berlaku ihsan, makna muhsin, maka dia akan dapat al-husna. Al-husna makna benda yang elok, yang cantik, yang indah. Wa huwa al-jannah. Iaitulah jannah makna syurga. Wa ziyadah. Apa murad dengan ziyadah tambahan, yakni bonus? Ru'yatullah. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kemuncak kepada nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita makhluk ini ialah mana nikmat yang paling sedap, paling lazat, ialah ru'yatullah. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Taala jadi kecilnya segala nikmat yang di dalam syurga. Itulah gambarannya. Macam mana sedapnya melihat Allah Taala? Sebagai bandingannya ialah kita sedap melihat benda-benda yang sedap dilihat. Tapi tidak ada tolok bandingnya. Sedap melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berlaku hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka telah melihat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Allah Subhanahu wa taala dengan dua mata kepalanya. Yakni dengan dua mata, dengan mata lendir. Mana lihat secara muayyanah. Muayyanah dengan maknanya dengan mata, mana dengan dua matanya di dalam keadaan jaga nak mengeluarkan. Kalau ada orang menganggapkan masa itu melihat secara ruh sahaja, melihat di dalam mimpi ke misalnya, tak, melihat dengan secara jaga dengan ketiadaan kaifiat. Dengan ketiadaan kaifiat maksudnya tata cara makhluk. Kalau tata cara makhluk ialah maksudnya kena berada di hadapan misalnya. Mana duduk di tempat jadi kena ada cahaya, tidak begitu. Tidak ada kaifiat-kaifiat makhluk. Tanpa kaifiat itu murad dianya ialah kaifiat makhluk. Tata cara makhluk. Jadi Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam orang yang paling fasih bercakap. Dalam suatu hadis Nabi menyatakan ana afsahu man nataqa bid-dadi. Aku ialah orang yang paling petah, paling fasih menyebutkan huruf dad. Huruf dad adalah simbolik kepada huruf yang paling susah di dalam bahasa Arab. Begitu Nabi menyatakan aku yang paling fasih, bermakna orang Arab sendiri pun kefasihannya adalah tafawut, berbeza-beza. Kalau tidak, Nabi tidak akan mengatakan aku yang paling fasih. Fasih ni maksudnya paling nyata. Sebutan huruf dotnya maksudnya nak ayat hadis ni Nabi nak ayat bahasa dia adalah orang yang paling fasih bercakap. Jadi orang yang paling pandai menibaratkan sesuatu yang di dalam hati, di dalam pemikiran. Namun itu tidak memadai untuk nak menggambarkan Allah Ta'ala tu bagaimana. Kerana Allah Ta'ala tidak bagaimana. Itu kaifiat. Bagaimana dengan cara-cara makhluk tu tidak. Tu. Yang kita tahu ialah cara-cara makhluk. Cara-cara Allah Ta'ala kita tidak tahu. Jadi ada pun di akhirat kelak bahawa kita melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan apa dia. Itu ada khilaf ulama. Ada mengatakan dengan mata, ada mengatakan dengan tubuhnya dan seluruh tubuh kita. Tapi pandangnya kuat ialah sebagaimana kita melihat dengan mata. Itulah. Tetapi kaifiatnya, kaifiat melihat Allah Ta'ala itu, adakah Allah Ta'ala berada di hadapan kita? Tidak. Nabi melihat Allah Ta'ala, Nabi yang berada di Sidratil Muntaha. Tapi Allah Ta'ala bukan berada di situ. Tu. Jadi tanpa dengan ketiadaan kaifiat makhluk. Kaifiat makhluk tu maksudnya sebagaimana yang maklumlah. Jadi wal kaifiyatu majhulatun, kaifiatnya dijahilkan. Tapi kenyataannya kita kena yakin, wajib kita i'tiqad bahawasanya
jatuh berlaku melihat mana harus melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dengan sebab janji Allah Subhanahu wa taala kenyataan daripada Allah taala sendiri. Bagaimana yang kita sebutkan kemarin, hadis sahihnya dan juga orang panggil dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah mereka itu orang beriman itu berseri-seri, cerah cuaca kerana kepada Tuhan mereka itu mereka melihat. Dan barang siapa mendakwa akan melihatnya Allah Taala di dalam jaga secara jaga pada dunia lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang yang dia mendakwa mengaku kata dia melihat Allah Subhanahu wa taala secara jaga di dalam dunia ni, hak selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada syak pada kufurnya. Tidak ada ragu lagi bahasanya maknanya jatuh kufur kepadanya. Tiada syak pada jadi kufur. Adapun di dalam tidur maka tiada khilaf pada harusnya. Kalau melihat Allah Ta'ala di dalam tidur, itu tidak ada khilaf. Ulama kata harus berlaku. Boleh jadi. Melihat Allah Ta'ala dalam masa tidur itu boleh berlaku. Itu harus sah. Tapi tanpa kaifiat lah. Namun siapa ni orang-orang yang dapat melihat Allah Ta'ala di dalam tidur? Macam kita melihat Nabi pun tidak. Kita berjumpa dengan Nabi di dalam tidur pun tidak. Bermimpi berjumpa dengan Nabi pun tidak. Macam mana nak dapat melihat Allah Ta'ala dalam tidur? Sebab itulah kalau ada orang mendakwa, secara dasarnya harus berlaku bahasanya seorang hamba itu dia melihat Allah Ta'ala di dalam tidur. Tetapi orang yang macam mana? Jadi maknanya secara logik maknanya kalau nak boleh melihat Allah Ta'ala dalam tidur, berjumpa dengan Nabi dalam tidur itu mesti sepatutnya itu dulu. Kalau itu pun tak berlaku, maksudnya melihat Allah Ta'ala itu makna itu orang-orang yang terpilih. Mereka yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka yang tidak menjadikan, maknanya apa saja aktiviti mereka dan amal mereka itu bukan amalan-amal yang khusus, amal-amal akhirat, amal-amal ibadah, itu bagi hazzun nafs, habuan nafsu. Dan termasuk dalam habuan nafsu itu ialah nak kepada manfaat akhirat sekalipun, seperti masuk syurga. Jadi itu makna dari segi orang panggil ikhlas, maksudnya tak apa dah. Ini maknanya kalau seorang itu melakukan amal ibadah ikhlas kerana Allah Ta'ala dan nak masuk syurga, itu tidak salah. Tetapi dari sudut kedudukan ataupun maqam, orang ini dia panggil masih lagi ada hazzun nafs. Jadi kerana orang yang dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam tidur ini pun maksudnya orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Taala. Kedudukan yang tinggi itu menafikan bahawa ada baginya hazzun nafs di dalam melakukan ibadah. Gharak dunia sama telah dah. Min babil aula. Bahkan manfaat akhirat pun bagi orang yang orang panggil tidak ada hazzun nafs pun tidak tersilau di dalam hatinya untuk mendapatkan. Contohnya misal kita kata salah satu daripada ibarat ataupun unta yang kata oleh seorang wali perempuan dalam siri munajat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini gambaran bahasanya macam kita orang awam ini, kita buat ibadah, kita tarikkannya ialah kepada syurga misalnya. Tapi Rabi'atul Adawiyah umpamanya, beliau mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan, ma'abbatuka
khaufan linarika wa tama'an li jannatika. Hai Tuhanku, bukanlah aku buat ibadat kepadamu ni Tuhan, kerana akunya takut kepada neraka-Mu dan bukan kerana aku tema'an ni nak sangat kepada syurga-Mu. Tidak. Walakin ijlalan wa ta'ziman lak. Akan tetapi semata-mata membesar dan juga mengagungkan dikau. Jadi orang-orang yang seumpama ini, ketika mereka melakukan ibadat, tidak ada pun dalam hati mereka tersilau, tergambar, ingin kepada syurga ataupun takut kepada neraka. Tidak. Itu maksudnya tidak ada hazun nafs. Ada orang-orang yang masih menginginkan syurga dan takut kepada neraka. Masih lagi ada hazun nafsi. Tapi itu tidak salah. Dan itulah kebanyakan daripada orang awam itu berlaku di atas kedudukan ini. Cuma kita nak rayaknya, nak bagi tahu orang yang macam mana ni, yang dia tu boleh melihat Allah Taala di dalam tidur. Itu. Pada dasarnya ialah harus berlaku. Maknanya hamba ini maksud manusia tu dia boleh melihat Allah Taala dalam tidur. Tapi janganlah pula ni. Setengah-setengah orang itu dia perasan dia tu makom tinggi. Maka dia kata dia melihat Allah Taala dalam tidur. Ini berlaku orang-orang juhala, orang-orang jahil biasa mengaku benda-benda yang begitu. Seolah-olah mereka itu adalah, sehingga kan yang jadi kemusykilan kita ni, maksudnya mereka itu menidakkan syariat pada diri mereka. Seperti menggugurkan kewajiban sembahyang 5 waktu umpamanya. Sedangkan kalaulah gugurnya syariat pada seseorang itu, Nabi lah yang paling berhak digugurkan syariat. Sedangkan Nabi tidak gugur syariat pada dirinya. Bahkan dia tu lebih orang panggil lebih syadid. Lebih berat lagi daripada kita. Yang sunat bagi kita, wajib bagi Allah Ta'ala. Yang makruh bagi kita, haram bagi Allah Ta'ala. Yang makruh bagi, haram bagi Nabi SAW. Yang peringkat kita makruh bagi Nabi, haram. Yang sunat bagi kita, wajib bagi Nabi. Ini kan pula maksudnya orang yang mendakwa mereka itu ini berkaitan mananya melihat Allah Ta'ala di dalam tidur. Bahkan kadang-kadang disebutkan bahawa secara jaga pun ada juga. Jadi apa yang saya sebutkan begini, maksudnya harus melihat Allah Ta'ala di dalam tidur. Tetapi siapa dia ni? Siapa? Sedangkan kita berjumpa dengan Nabi dalam tidur pun tidak. Jadi kalau orang mendakwa bahawa dia melihat Allah Ta'ala dalam tidur, itu agak sukar untuk kita terima. Tapi pada dasarnya boleh melihat Allah Ta'ala di dalam tidur. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, orang yang terpilih yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka melakukan ibadat tidak tersilau tergambar pun di dalam hati mereka tentang maknanya hazun nafsi, habuan nafsu mereka itu bukan setakat dunia saja, bahkan akhirat pun. Karena bagi mereka, sebagaimana yang kita sebutkan ungkapan kata-kata munajat daripada seorang waliyah, seorang wali perempuan itulah Rabi'atul Adawiyah saat ni. Dia kata, Tuhan, ini munajat dia kepada Allah Subhanahu. Tuhan, aku tidak sembah Engkau kerana aku takut kepada neraka-Mu. Bukan juga kerana aku nak sangat masuk syurga. Tidak. Tidak tersilau. Bagi kita orang awam, itu kita tak dapat nak menafikan. Sudah tentulah tarikan utama kita, dan kalau tidak kerana itu, sudah tentulah kita tu tidak jadi bangkit. Dan itu tidak salah. Sebabnya Allah Ta'ala sendiri yang menjanjikan dengan nikmat syurga dan lain-lainnya makam kedua itu di dalam Al-Quran. Cumanya kita nak sebut tadi tahap orang yang munasabah lah orang panggil. Untuk dia tu dapat melihat Allah Ta'ala di dalam tidur itu, orangnya tahapnya bagaimana. Jadi itu makna boleh berlaku. Tapi itu di antara insan-insan yang terpilih. Yang terpilih itu ialah mereka yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan pernah berlaku, dinyatakan bahasanya berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Melihat Allah Ta'ala di dalam tidur, dan seorang seperti Ahmad bin Hanbal ini dia tidak akan berbohong.
Tidak ada kepentingan apapun untuk dia menyatakan begitu untuk memberitahu bahasanya harus berlaku. Namun sebagaimana Nabi sendiri pun tak boleh menggambarkan Allah itu bagaimana. Jadi kalau orang lain sudah tentulah akan lebih kelu daripada menyatakan hakikat zat Allah Ta'ala itu macam mana. Kerana zat Allah Ta'ala itu tidak macam mana dengan kaifiat manusia ni, makhluk ni. Tu. Jadi barang siapa yang mendakwa kata dia tu berjumpa dengan Allah Ta'ala secara jaga, itu tidak ada khilaf pada kufurnya. Adapun di dalam tidur maka tiada khilaf pada harusnya. Boleh berlaku. Tapi orang-orang yang macam mana itu kena tahulah. Maksudnya biar munasabah lah. Tu. Seorang yang kita tahu dah, orang yang tidak, maknanya yang bercanggah dengan syariat agamanya, tiba-tiba dia mendakwakan seumpama ini, itu tak boleh kita tu mudah-mudah percaya. Dan jatuh tu maksudnya berlaku. Jatuh. Ambil daripada bahasa Arab wuku', mana waqa'a. Mana berlakunya keadaan di mana melihat Allah Ta'ala di dalam tidur dan lagi akan dilihatkan dia Subhanahu Wa Ta'ala oleh mukminun. Akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala akan zatnya kepada orang yang beriman. Makna di dalam akhirat dengan tiada kaifiat. Tiada tata cara. Bagaimana, macam mana itu tidak ada. Wa kaifiyatuhu majhulatun. Kaifiatnya melihat Allah Ta'ala itu bagaimana itu majhul. Kita tidak tahu. Hanya wajib kita beriman berdasar kepada nas-nas, dalil-dalil yang telah kita ketahui bahasanya harus melihat Allah Ta'ala di akhirat kelak. Atas dunia tak berlaku melainkan kepada Nabi SAW secara jaga, secara muayyanah. Adapun di dalam tidur itu makna harus. Dan setengah qala muallifu rahimahullah ta'ala, dan setengah daripada mumkinat lagi. Jadi terbit daripada akidah Allah Ta'ala, akidah ketuhanan Allah Ta'ala itu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Sifat yang harus bagi Allah Ta'ala ni saja. Tapi walau sah pun di bawah dia tu afraq dia. Butiran masail. Dalam masalah etika ini dia jadi banyak. Tu. Harus bagi Allah Ta'ala itulah mengadakan tiap-tiap mumkinat dan meniadakan akan dia. Maka yang pentingnya ialah kita memahami makna mumkinat itu. Apa dia mumkinat? Boleh sila ulang kaji. Ini pelajaran yang telah dahulu. Apa dia mumkinat? Jadi harus bagi Allah Ta'ala mengadakan tiap-tiap mumkinat. Jadi ada tiga saja. Segala yang wajib, yang jaizat harus. Itulah mumkinatnya. Dan juga yang mustahilat. Jadi kalau mumkinat itu tidak wajib, tidak mustahil. Jadi harus yang wajib itu kita belajar dah sebenarnya di dalam sifat kudrat. Allah Ta'ala tak mengadakan menjadikan yang wajib. Sebab wajib ni yang wajib ada tu dia sudah sedia ada dah. Dan Allah Ta'ala tak mengadakan yang mustahilat. Barang yang tentu tak ada. Jadi setengah daripada mumkinat itu ialah segala perbuatan hamba yang ikhtiyariyah. Ini juga ada satu isu yang berlaku kekhilafan di kalangan umat Islam tentang perbuatan hamba makhluk yang ikhtiyariyah. Ikhtiyar ni yang bangsa pilihan daripada kita untuk melakukannya. Satu lagi dia panggil perbuatan yang ittirariyah. Ittirari ini perbuatan yang kita tidak sengajakan, yang kita tidak qasdkan. Seperti jatuh daripada pohon kayu. Zaman-zaman kita kecil dulu biasa kita jatuh. Pada zaman-zaman kita kecil dulu budak-budaknya merungkas, memanjat pohon kayu. Maknanya kerana dulu tidak ada makanan-makan di kedai ni tak banyak. Ini makanan budak-budaknya pohon-pohon kayu ni musim-musim buah duduk di atas pohon kayu lah. Jadi kadang-kadang ada kita pun juga pernah berlaku makna terjatuh, tergelincir.
Hujan pada malamnya basuh, tergelincir jatuh. Terjatuh, terjatuh daripada itu dia panggil perbuatan ittirari. Ittirariyah. Yang bukan kita sengajakan akan dia. Kalau terjun, terjun tu ikhtiariyah. Tuh. Dua-dua tu keadaan itu maksudnya seorang itu daripada atas tempat yang tinggi jatuh ke bawah. Tapi kalau kita katakan terjun, kalau kita kata terjun bermakna, itu kita pilih nak terjun. Kalau jatuh, terjatuh. Terjatuh. Jatuh tu perbuatan yang ittirari. Ittirariyah. Perbuatan yang kita pilih itu maksudnya kita qasadkan akan dia untuk melakukannya. Terjun. Kita sengilim pisahkan nak terjun. Jadi, perbuatan. Jadi perbuatan kita ni ada dua. Satunya perbuatan ittirari. Yang kedua ikhtiari. Perbuatan ittirari ini sepakat. Sepakat bahasanya Allah Ta'ala yang memperbuatkan akan dia. Sebab bukan daripada pilihan kita. Yang berlaku khilaf ini di antara ahlul haqq, itu ahlus sunnah wal jamaah. Dengan yang lain daripada ahlus sunnah wal jamaah. Jadi perbuatan ikhtiari ini perbuatan yang kita memilih nak melakukannya. Jadi berlaku khilaf, kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala. Maka telah berlaku padanya 3 mazhab. Berlaku khilaf 3 mazhab tentang perbuatan yang ikhtiari ini. Tu. Jadi yang pertama kena faham dulu. Perbuatan ikhtiari dengan ittirari. Ittirari ini makna perbuatan yang kita tidak sengajakan. Yang di luar daripada kawalan kita. Ittirari. Makna ittirari itu makna terdesak. Seperti denyutan jantung dan perbuatan-perbuatan secara tak sengaja. Perbuatan yang secara tidak disengajakan. Itu perbuatan ittirari. Dan segala kejadian-kejadian perbuatan yang berlaku dengan di luar daripada kawalan kita. Maka itu tidak ada khilaf ulama bahasanya ia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun perbuatan ikhtiari maka berlaku khilaf padanya 3 mazhab. Yang pertama mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Iaitu seperti barang yang berkata akan dia oleh iaitu bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari itu malaikat usaha jua. Usaha dan ikhtiar. Usaha itu terjemah daripada kasab. Dia sebut usaha jua. Dia pasangan dia ialah ikhtiar lah. Macam tadilah dia sebut pada malam Isra' dan Mi'raj. Misalnya kita kata kita nak ceramah. Ceramah Isra'. Tajuk malam ini ceramah kita ialah ceramah Isra'. Jadi bila Isra', tiba-tiba penceramahnya duk cerita tentang Mi'raj. Itu sah. Betul lah dengan tajuknya. Ataupun kitab kadang-kadang dia sebut, kitab tu pada menyatakan Isra'. Tiba-tiba dia juga berbicara tentang Mi'raj. Itu tidak lagi tajuk. Kerana bila sebut kata Isra', pasangan dia tu Mi'raj. Samalah juga di sini kasab dan ikhtiar. Kasab usaha, ikhtiar mana pilih. Kasab itu diterjemah kepada bahasa Melayu. Ikhtiar kita tak terjemah, kita panggil kasab, usaha dan ikhtiar. Jadi usaha dan ikhtiar pilihan kita itu sudah kita bicarakan di dalam sifat apa dia? Sifat irada. Jadi yang diberi kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah pilih, ikhtiar dan juga kasab. Yang menjadikan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas. Dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan juga apa yang kamu kerjakan.
Jadi perbuatan kita ni Allah Ta'ala yang menjadikan. Kita angkat tangan, kita berjalan. Cumanya, di sana. Kalau masih ingat lagi dan kita kena ingatlah. Cumanya walaupun Allah Ta'ala yang menjadikan perbuatan kita itu ada yang baik, ada yang tak baik. Semua itu Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Cumanya di sana timbul pula satu rukun, apa dia? Wajib at-ta'addubu ma'allah subhanahu wa ta'ala. Wajib kita beradab dengan Allah Ta'ala. Bagaimana beradab? Jangan kita menyandarkan, yang kita sandarkan perkara yang tidak baik itu kepada Allah Ta'ala. Namun dia jahat adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bermakna kalau kita sebut betul-betul, kalau benda yang tak elok itu kita sandarkan kepada Allah Ta'ala, itu hukumnya haram, berdosa lah. Bukan rasa akidah tak rasa. Sebab itu adalah kebenarannya. Tetapi ada benda yang hakikat yang sebenar itu tidak boleh diungkapkan. Ini umpamanya, misalnya ulama duk ajar dah kepada kita. Kalau ditanyakan kepada kita, siapa yang menjadikan, yang menciptakan babi, binatang babi? Jadi kalau kita sebut Allah Ta'ala lah yang menjadikan babi, itu jahat adab. Tak comel. Tak comel itu membawa kepada jadi haram. Sebab apa? Sebab kita ni tidak beradab dengan Allah Ta'ala. Cara jawab dianya ialah kita kata Allah menjadikan semua perkara. Jadi tak mau secara khusus kita isnadkan babi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kullum min indillah. Katakan, itu secara orang panggil hakikatnya katakan ya Rasulullah, kullun tu isimna min hasanatin wasayyatin. Tiap-tiap daripada yang baik dan juga yang jahat, semuanya daripada sisi Allah Ta'ala berlaku. Namun tidak boleh kita sebutkan dan kita sandarkan yang tidak elok dan tak baik itu kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa saja yang mengenai kamu daripada kebaikan itu daripada Allah Ta'ala, dan apa yang mengenai kamu daripada yang tidak baik itu ialah daripada min kasbika, daripada usaha kamu, daripada diri kamu. Dan selepas itu ada lagi lah ayat-ayat yang lain yang menyokonkan makna wajib kita beradab dengan Allah Ta'ala ni. Jadi perbuatan kita itu dilakukan, ya baik ke atau yang tak baik, Allah Ta'ala kandak dan Allah Ta'ala perbuat. Itu wajib kita ikut lagu tu. Jadi sekitar perbahasan mengenai perbuatan yang ikhtiari. Itirari sepakat Allah yang menjadikannya. Tetapi perbuatan ikhtiari ini ada dua kumpulan yang disebut juga sebagai mazhab yang tidak betul pandangannya. Yang salah tanggapan dan juga akidah dia tentang maknanya perbuatan yang ikhtiari ini, mauqif mereka terhadap perbuatan yang ikhtiari. Jadi mazhab yang pertama ialah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahawasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari itu melainkan usaha juga. Jadi usaha dan juga ikhtiar, yang dipilih. Bagaimana huraiannya sebagaimana yang telah kita huraikan dahulu. Iaitu bila kita nak melakukan sesuatu perkara itu, kita ingin, itu makna kita pilih. Bila kita pilih itu maksudnya apa dia? Mail, cenderung hati kita kepada suatu perbuatan itu. Condong hati kita kepada suatu perkara. Itu maksudnya kita pilih. Jadi apabila kita memilih untuk apa dia? Untuk mengangkat tangan, contohnya. Kita memilih untuk mengangkat tangan, lalu Allah Ta'ala jadikan pada tangan kita ni kudrat. Kemudian Allah Ta'ala memperlakukan perbuatan mengangkat tangan itu. Pada masa berlakunya perbuatan mengangkat tangan itu, menyertai kudrat hamba. Kudrat yang baru ini dengan perbuatan Allah Ta'ala. Maka menyertai kudrat hamba yang baru ini dengan perbuatan Allah, menyertai kudrat yang baru dengan perbuatan Allah Ta'ala, itulah yang dinamakan sebagai usaha. Dipanggil sebagai kasab. Jadi hamba
Yang ada padanya ialah kasab dan ikhtiari saja, pada perbuatan ikhtiari. Yang menjadi dan memperlakukan perbuatan huwallahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum, itu sangat jelas ayatnya. Allah yang menjadikan kamu, wa ma ta'malun, ma ta'malun, apa yang kamu amalkan, makna apa yang kamu kerjakan. Kita berjalan, kita melihat apa saja yang kita lakukan itu ialah perbuatan Allah Ta'ala, dengan perbuatan Allah. Allah Ta'ala yang menjadikan kita melihat, mendengar, mengangkat umpamanya. Dengan ikhtiar. Maka dengan sebab itulah, apa hikmah? Dia ada dua hikmah. Mengapa diberikan kepada kita usaha dan ikhtiar. Makna kasab dan ikhtiar. Makna ikhtiar dan kasab. Pilih kuasa untuk boleh memilih dan juga kasab. Maknanya menyertai kudrat hamba dengan perbuatan Allah Ta'ala. Supaya ada dua hikmah daripada ini. Sebab apa kita diberikan kasab dan ikhtiar? Yang pertama, supaya boleh kita sandarkan perbuatan itu kepada diri kita. Seperti kita kata, saya makan, saya berjalan, saya naik motor. Dan kita katakan kepada orang lain, Tok Guru ada. Tapi sekarang dia sedang mandi. Tuan Guru sedang mandi. Itu kita senapkan mandi itu kepada seseorang. So, kita kata begitu sebab apa? Sebab ada bagi kita kasab dan juga ikhtiar. Kalau tidak ada langsung kasab dan ikhtiar, sebagaimana pandangan Jabariyah, maka tidak sahlah dibangsakan perbuatan itu kepada kita. Yang kedua, sah bahawa diperlakukan orang panggil hukuman balas terhadap perbuatan kita. Jadi kita melakukan hasanah, kebaikan, maka kita dapat pahala dan dimasukkan syurga dengan perbuatan kita itu. Dan orang yang melakukan maksiat, kederhakaan, mana kemungkaran, maka maknanya dihumbankan ke dalam neraka. Jadi kalaulah tidak ada kasab dan ikhtiar, maka tidak sah begitu. Sebab perbuatan maksiat itu Allah yang menjadikannya. Jadi dengan bahawa diberikan kasab dan ikhtiar, yang kita nak buat jahat tu siapa dia yang pilih? Kita yang pilih. Tapi Allah Ta'ala yang menjadikan perbuatan itu. Itu dia. Jadi maknanya walau macam mana pun saat inilah kita tak boleh kata begitu. Kata tu dari sudut syariat. Hakikatnya yang wajib kita i'tiqad. Yang kita nak i'tiqad itu ialah hakikatnya. Yang kita beramal itu ialah syariatnya. Jadi syariatnya macam mana? Wajib beradab dengan Allah Ta'ala. Apa yang baik, itu ialah datang daripada Allah. Yang kurangnya lemah itu daripada kejahilan dan kesilapan saya sendiri. Tak boleh kita bangsakan perkara yang tidak baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mazhab Ahlus Sunnah, bahasanya tiada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari itu melainkan usaha juga. Maksud usaha dan ikhtiar. Maka tiada dikerasikan dia. Tidak dikerasi. Dikerasi ini macam itulah bulu yang ada di hawa, dibawa oleh angin. Atau seperti patun wayang kulit itu. Patun wayang kulit dikerasi. Dia bergerak itu kerana dalangnya yang menggerakkan dia. Itu. Jadi kita tidak seperti orang panggil patun wayang kulit. Maka tiada dikerasikan dia pada perbuatan itu. Seperti barang yang berkata akan dia, akan kata dikerasikan dia pada perbuatan itu oleh ta'ifah, satu kumpulan yang dinamakan dia sebagai Jabariyah. Jabar ni maksudnya majbur. Kita makhluk ni majbur, terpaksa, dipaksa untuk tidak. Kita diberi oleh Allah Ta'ala kuasa memilih untuk bertindak. Tidak majbur. Sebagaimana pandangan Jabariyah itu akan sebut pula Jabariyah dia kata kita ni seumpama bulu di hawa. Bulu yang di udara yang dibawa oleh angin atau udaranya ke mana sahaja yang diinginkan oleh angin atau udara. Maksudnya makhluk tidak ada peranan langsung. Tidak boleh memilih, tidak ada usaha.
Itu satu taifah, satu kumpulan yang dinamakan dia sebagai Jabariyah. Dan tiada hamba itu yang menjadikan dia ni hak ni pun sudah cukup dah sebenarnya untuk orang panggil menzahirkan, mendedahkan makna tiga mazhab ni. Dia tidak pula seorang hamba saat ni tu yang menjadikan perbuatan dia, tidak. Bukan dia yang menjadikan perbuatan dia. Seperti yakni yang berkata begini ada. Seperti yang berkata akan dia oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah yang Qadariyah. Salah satu daripada aliran Mu'tazilah, nama dia mazhab Qadariyah. Tu Qadariyah yang pertama. Ni Qadariyah yang kedua. Ni Qadariyah kata kita ni kuasa penuh dengan kudrat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Sebelum daripada Qadariyah yang kedua ni, dia ada dah dulu. Masa sahabat zaman Ibn Abbas, Nabi sudah wafat dah. Ada dah masa tu, itulah Qadariyah. Yang dikatakan sebagai Qadariyah yang pertama, mereka yang menolak qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dipanggil sebagai Qadariyah. Sehingga diceritakan bahawasanya ketika musimil haji, pada musim haji, Ibn Abbas begitu dicari-cari oleh orang daripada luar Mekah lalu bila dia berjumpa dengan Ibn Abbas, dia menyatakan kepada Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, di kampung saya tu ada dah orang menolak qada dan qadar Allah Ta'ala. Lalu Ibn Abbas kata, ana bari'un min, aku berlepas diri daripadanya, tak ada kaitan dengan aku. Jadi Qadariyah yang pertama itu mereka yang tak percaya kepada qada dan qadar Allah Ta'ala. Ini Qadariyah yang kedua, itulah salah satu daripada aliran Mu'tazilah yang beranggapan bahasanya Allah Ta'ala, mana kita makhluk ni lah yang berkuasa penuh menjadi sesuatu. Jadi dengan kudrat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Qadariyah ni dia buat bandingan macam mana? Dia buat bandingan seperti api pelita ataupun lilin lah kita kata. Ataupun api pelita. Jadi api pelita tu kita yang memulakan menyalakan api. Selepas itu dia akan menyala sendiri dengan kekuatan yang ada padanya. Kekuatan yang ada padanya ialah sumbu dan juga minyak gas. Kalau dulu dia panggil minyak gas. Tapi Allah Ta'ala yang menjadikannya. Sebab itu ulama tidak menghukumkan kafir Mu'tazilah. Sebab dia menyandarkan bahasanya dengan kudrat yang dijadi dan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Tapi ini tetap salah kerana Allah Ta'ala yang menjadikan semua perkara. Termasuk perbuatan-perbuatan hamba, yakni perbuatan-perbuatan kita manusia ni. Cuma kita ni kita kata aku makan, aku minum, aku berjalan. Itu kerana ada kasab dan ikhtiar. Itu tujuan dia. Maksudnya diberikan kasab dan ikhtiar itu. Seperti yang berkata akan dia oleh Mu'tazilah yang Qadariyah. Yang maknanya pecah lagi dia tu kepada mazhab Qadariyah. Itu pandangan yang pertama, pandangannya betul yang sahih. Bahasanya Allah Ta'ala memberi kepada kita usaha dan ikhtiar. Yang keduanya, ini mazhab yang pertama. Mazhab yang pertama, itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab yang sahih, yang betul. Bagaimana tadilah. Allah Ta'ala yang menjadikan segala sesuatu, tapi diberi kepada kita hamba ni usaha dan juga ikhtiar. Yang kedua, mazhab Jabariyah. Sebenarnya, mazhab Jabariyah itu sudah ada dah dari orang yang tak ada. Ketika mengeluarkan pandangan-pandangan yang salah daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, yakni diberikan kepada kita usaha dan ikhtiar, maka terkeluarlah apa yang dikatakan oleh Jabariyah. Jabariyah kata kita ni tak ada apa-apa. Supaya bulu di hawa lah dia kata ni. Jadi kedua mazhab Jabariyah. Jabariyah ambil daripada Jabrun. Jabrun maknanya tampal, tempel. Dan juga makna dia digagahi. Jabar, majbur, makna dipaksa. Kedua ialah mazhab Jabariyah, iaitu tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali dan juga ikhtiar. Tidak ada. Hamba tu tidak ada usaha sekali-kali. Tidak ada usaha daripada hamba. Tidak ada ikhtiar daripada hamba. Itu dia.
Itu pandangan Jabariyah. Itu tak betul lah. Bahkan ia majbur. Artinya yang dikerasikan. Dikerasi itu maksudnya yang dikeraskan akan dia masuk digagahi akan dia. Yang dia bertindak begitu ialah kerana Allah Ta'ala semata-mata. Bagi diri dia tidak ada pilihan. Bagi diri dia tidak ada mana pilihan dan juga usaha. Jadi kalau pandangan Jabariyah ini, inilah yang jadi orang panggil tak munasabahnya. Pelik. Jadi bagaimana hendak dibalaskan akan dia? Kerana perbuatan itu semuanya ialah perbuatan Allah Ta'ala. Tak ada campur tangan dengan kudrat hamba dan juga orang panggil usaha ikhtiar hamba. Tidak. Itu dipanggil majbur. Majbur maksudnya ialah digagahi. Seperti bandingan dia perumpamaan. Misal. Seperti bulu yang tergantung pada hawa. Tergantung makna berterbang. Duduk di hawa lah. Hawa maknanya udara. Tergantung di hawa. Ditiupkan dia bulu saat ni. Ditiupkan akan dia akan bulu saat ni. Oleh angin. Betapa dikehendaknya angin. Betapa macam mana dikehendak dia nak tiupkan bulu itu ke mana ikut dia lah. Itu pandangan Jabariyah. Satu kumpulan yang menamakan diri mereka sebagai Jabariyah. Kerana faham mereka itu kita ni majbur. Tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar kepada makhluk. Jadi kalau tidak ada ikhtiar dan usaha daripada makhluk, semata-mata perbuatan Allah, itu berlakulah sesuatu yang tak kena lah dia panggil. Apa yang tak kenanya? Apa yang kita lakukan ini akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Yang baik ataupun yang jahat. Jadi kalau kita buat perkara yang baik, melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala membalasnya dengan kebaikan. Sedangkan sebenarnya perbuatan kita tu Allah Ta'ala yang menjadikan. Dan kita tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Jadi tidak sah begitu. Begitu juga kita melakukan kejahatan. Perbuatan Allah Ta'ala. Jadi tidak bolehlah kita diazab. Boleh jadi manusia akan berhujah begitu kepada Tuhan akhirat kelak. Saya buat maksiat pun engkau yang menjadikannya. Kami tidak ada apa-apa. Usaha pun tak ada, ikhtiar. Bukan pilihan kami. Jadi dia akan jadi punuhlah, rosoklah. Macam mana pula. Jadi kalau kita ni majbur macam patun wayang kulit. Begitu dipermainkan oleh dalangnya. Sekehendaknya. Kita tidak ada habuan langsung. Itu bukan begitu. Maka oleh angin betapa dikehendaknya. Dia nak bawa ke mana ikut dia lah. Itu mazhab yang kedua. Mazhab yang kedua. Mazhab yang ketiga mazhab Mu'tazilah. Dan lebih khusus lagi ialah Qadariyah. Ya Mu'tazilah ni pun dia pecah. Pecah kepada 20 mazhab ataupun aliran pula. Jadi, Mu'tazilah yang Qadariyah. Jadi kalau kita lebih kitab-kitab lain sebut Qadariyah. Qadariyah untuk memudahkan kita ingat. Jadi mazhab Mu'tazilah dia kata macam mana? Iaitu dia kata bahawasanya hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari dengan kudratnya. Dengan kudratnya yang dijadikan dia kudrat itu oleh Allah Ta'ala pada dirinya, diri hamba. Jadi inilah dia samalah dengan yang dahulu. Yang dahulu iaitulah pada bahasan iradat dulu. Dalam perbahasan sifat iradat dulu bahasanya Allah Ta'ala berkehendak kepada kullu min indillah, itu maksudnya Allah Ta'ala kehendak semua perkara yang baik dan juga yang jahat. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala hanya kehendak benda yang baik sahaja. Dan maknanya perbuatan hamba itu al-mu'athirnya, taksir itu ialah kudrat yang ada pada hamba. Tu. Yang ni makna yang ada. Sepertilah etikad dia sama juga. Etikad dia yang melukakan,
Yang memutuskan tali itu bukan diri pisau, bukan tabiat pisau, tetapi tajam yang ada pada pisau. Samalah dengan etikot. Dia bahasanya yang memberi bekas pada perbuatan itu ialah kudrat hamba ni lah. Kudrat kita ni. Kalau manusia dia panggil kudrat. Kalau pisau dia panggil tajam. Kalau gula makna manis. Yang memberi kesan kepada kena kecil manis. Orang panggil Hussein, Hasan, Mamak, tak kira lah siapa dia. Manis yang ada pada gula. Itu dipanggil ma'nan. Ma'nan yang ada pada kita hamba kepada kudrat lah. Kudrat itu dijadikan oleh Allah Ta'ala pada diri kita. Jadi, sebagaimana dia sebut tadi, kita buat perbandingan tadi, pandangan dia ni maksudnya, nak memulakan nyala api itu ialah kita kena mulakan. Kalau tidak, dia tak bernyala. Lepas tu dia nyala sendiri. Sekarang, Allah Ta'ala beri kudrat kepada hamba. Lepas pada tu, pandai-pandai hamba tu sendirilah bawa dengan kudrat dia. Tu. Untuk pandangan Mu'tazilah ataupun makna Qadariyah. Jadi, masih ulama tidak menghukumkan kafir mereka itu kerana mereka menyandarkan bahasanya kudrat itu ialah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih ada lagi kaitan dengan Allah Ta'ala. Jadi pegangan kita sekali lagi saya ulangi berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan apa yang diusahakan, yang dikerjakan oleh kamu. Itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, maknanya Mu'tazilah dia kata makna kudrat yang ada di kita Allah Ta'ala jadikan, itulah yang memberi bekas pada berlakunya perbuatan yang ikhtiari. Jadi perbuatan ikhtiari kita ini makna kita sendiri lah. Bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hanya jadikan kudrat pada diri kita. Kita ni kalau pelita gak kita hanya cucuh ya. Macam kalau kenderaan atau apa-apa, palang pencucuh tu. Yang memulakan api kemudian enjin tu sendirilah dengan minyak, dengan dieselnya, dengan apa nama? Petrolnya. Kekuatan petrol yang ada tetapi nak boleh hidup enjin itu dia kena mulakan dengan palang pencucuh. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada yang mencucuh, itu dia panggil cucuh. Maka dia tak hidup. Kalau palang pencucuh dah tak baik, jadi dia tak boleh nak hidup. Kereta kita dan enjin, motor kita palang pencucuh mana, dia tak hidup. Tu. Jadi maknanya Allah Ta'ala hanya beri kudrat kepada hamba, lepas pada tu pandai-pandai hamba sendiri dah. Itu pahaman Mu'tazilah, kita kuasa penuh maksudnya. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah kita ni panggil ada usaha, ada ikhtiar, kita pilih. Jadi oleh kerana kita yang memilih nak melakukan kejahatan itu, maka adalah sahlah kalau kita dibalas dengan sebab melakukan perbuatan kejahatan itu. Walaupun yang memperlakukan, menjadikan perbuatan itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalipun. Sebab pilihan daripada kita. Tu. Jadi makna Mu'tazilah dan juga Jabariyah ni dia mengambil dua hujung yang melampau. Jabariyah kita tak ada gapo-gapo. Macam patun wayang kulit. Macam bulu di udara. Mu'tazilah pula kuasa penuh pula. Tu. Dan oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertengahan. Nabi kata khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu ialah pertengahannya. Jadi dari segi pegangan terhadap perbuatan ikhtiari ini yang ada tiga mazhab ini, pandangan dan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ialah pertengahan. Pertengahan itulah maksud dia adil. Adil itu ialah tengah-tengah di antara dua hujung yang melampau. Dan seolah-olahnya dikeluarkan antara darah dan tahi. Hal keadaannya laban, susu dan bersih. Jadi mu'alif kita ni macam gelar lah sikit. Jadi kalau Jabariyah dengan Mu'tazilah tu, dia semuanya mari daripada makanan yang kita makan. Tapi daripada makanan kita tu ada yang jadi darah.
Darah ni hukum dia najis. Kemudian ada yang jadi tahi. Jadi tahi itu makna bahan buangan. Najis juga. Yang tengah-tengah itu. Daripada makan itu yang jadi susu. Susu yang bersih. Itu simbolik kepada pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab perbuatan yang ikhtiari ini. Itulah yang betulnya. Seumpama dikeluarkan di antara darah dengan tahi. Darah kejadian daripada makan ni. Tahi pun lagu tu juga. Susu pun macam tu juga. Jadi susu itu bersih dan lazat, enak diminum. Ini darah, ini tahi. Soalan begitulah. Banyak kata pandangan yang sesat, yang tak betul. Itu berkisar kepada masalah perbuatan yang ikhtiari. Jadi dengan itu maka selesailah perbicaraan mengenai uluhiyatullah, ketuhanan Allah Ta'ala, sifat-sifat ketuhanan Allah Ta'ala, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan juga yang mustahil bagi Allah Ta'ala dan juga atas Allah Ta'ala dan juga yang harus. Jadi harus yang di akhir saat ini ialah sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi selesai tentang orang panggil uluhiyah, berpindah pula kepada dia panggil nubuwah ataupun risalah. Maka kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dan wajib bagi segala rasul alaihi wassalatu wassalam 4 perkara ila akhir. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب. اللهم إنا نسألك العلم خائفين ونبت المخبتين وشكر الصابين وتبت صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله.